Okey, baik. Ada silap teknikal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahiba. Yang dihormati para penonton, muslimin, muslimat, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk siri kedua pengajian daripada kitab Arba'un Hadithan min Jawami Al-Kalim oleh Imam Mulla Ali Al-Qari yang diterjemahkan oleh almarhum Ustaz Adlan bin Abdul Aziz, dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-10. InsyaAllah kita masuk kepada hadis yang ke-11. Jadi harap para penonton, puan-puan, tuan-tuan, muslimin muslimat ada salinan PDF kitab ini supaya mudah untuk kita semak daripada hadis yang ke-11 dan seterusnya lah, insya-Allah taala. Dan mungkin kalau boleh, kalau kita cepat ini, mungkin dalam masa yang terluang ini kita sampai hadis yang ke-40 lah, insya-Allah. So mungkin kita tidak syarah begitu panjang, syarah pendek-pendek saja, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita dah masuk ke hari keempat Ramadan, dan juga kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan PKP, yang mana kita kena terus bersabar dengan ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini, dan kita doa bersama-sama dengan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak COVID-19 ini secepat mungkin, dan harapnya kita dapat beraya insya-Allah dengan bebas daripada wabak ini. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung daripada 40 hadis Jawami' Al-Kalim susunan Imam Ali Al-Qari rahmatullah alaih. Pada hadis yang ke-11, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-humma syahadah. Apa maksudnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demam itu penyebab mati syahid. Demam itu penyebab mati syahid. Maknanya kalau seseorang itu demam hingga membawa kepada maut, jadi matinya itu adalah mati syahid. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, namun sanadnya agak dhaif, sangat dhaif. Walau bagaimanapun maknanya sahih, maknanya sahih disokong oleh hadis-hadis yang lain, sebab ada banyak hadis-hadis yang menyebut tentang orang-orang yang mati syahid selain daripada syahid dalam peperangan. Kalau orang yang syahid dalam peperangan, berjihad fi sabilillah, itu syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Tetapi kalau orang yang disebut syahid juga, tapi bukan mati dalam peperangan, bukan sebab dia berjihad fi sabilillah, maka itu disebut syahid akhirat. Maknanya nanti di akhirat itu dia dianggap sebagai syahid. Ada beberapa
golongan orang yang disebut mati syahid, antaranya orang yang dibunuh, ataupun orang yang mati dengan sebab wabak taun, ataupun orang yang mati dengan sebab sakit dalam perut, ya, ataupun mati lemas, ataupun mati terbakar, ataupun orang perempuan yang mati ketika hendak melahirkan anak. Ya. Jadi itu juga disebut syahid. Ini dia di antara orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syuhada ummati. Orang-orang yang syahid dari kalangan umatku. Jadi makna hadis ini sahih, walaupun dari segi sanadnya itu sangat lemah. Walau bagaimanapun Imam Ali Al-Qari, ya, dia ambil hadis ini dan diletakkan juga sebagai Jawami' Al-Kalim, ya, kerana ianya berbentuk umum bagi semua penyakit al-humma ini, penyakit demam lah, bagi semua penyakit demam. Jadi di antaranya mungkin akibat wabak lah, akibat wabak, taun dan sebagainya. Hadis yang ke-12. Ad-dinu an-nasihah. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu adalah nasihat. Ya, agama itu adalah nasihat. Jadi melihat kepada hadis ini merujuk kepada kesempurnaan agama Islam ini ialah dengan adanya nasihat. Maknanya kalau tak ada nasihat, kita saling nasihat menasihati, ya, berpesan-pesan, tegur menegur, ini kalau tak ada, ni tak sempurna agama Islam. Ada syarat dia, agama Islam ini dia mesti ada nasihat. Ini adalah sebahagian rangkap hadis yang mana ada baki dia, ya, riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, ya. Riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, hadis sahih. Jadi bila sahabat mendengar Nabi menyebut ad-dinun nasihah, ya, maka ada yang bertanya, untuk siapa? Nasihat itu untuk siapa? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ini maknanya nasihat itu untuk Allah. Maknanya kita memberi nasihat itu memperingatkan orang, ya, tentang tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mensyirikkannya, ya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa pun. Dia menasihati orang, ya, tentang kitabnya, iaitu Al-Quran Al-Karim, ya, supaya diamalkan, ya, dibaca, tidak ditinggalkan, dan sentiasa didampingi Al-Quran itu, ya, sebab dia adalah rujukan utama bagi umat Islam yang mesti dijadikan panduan dan pedoman bagi mereka. Wali rasulihi, dan juga nasihat, ya, untuk rasulnya. Maknanya ialah kita menasihati orang tentang supaya sentiasa mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak melakukan perkara-perkara yang bercanggah, ya, dengan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita menasihati orang, ya, supaya mengikut, ya, ajaran baginda dan tidak melanggar apa yang telah diperintahkan, dan juga tidak melakukan apa yang telah dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, dan juga kita menasihati, ya, para pemimpin, ya, para pemimpin di kalangan orang-orang Islam, ya, menasihati mereka supaya berlaku adil, supaya tidak menganiaya, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, ya, seperti rasuah dan sebagainya. Jadi ini nasihatnya kepada pemimpin di kalangan orang Islam. Ada dua, sama ada pemimpin dari segi politik ataupun pemimpin dari segi agama. Maknanya ulama ni pun dia termasuk juga, ya, sebagai
pemimpin orang Islam dari segi hal-hal agama. Wa ammatihim, dan juga masyarakat awam Islam, ya. Maknanya orang-orang Islam ini memanglah sentiasa perlu, ya, diperingatkan tentang apa yang patut mereka lakukan, apa yang mereka telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang mereka telah dilarang, ya, oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita sentiasa memperingatkan mereka tentang tanggungjawab diri mereka. Ini yang disebut sebagai agama itu adalah nasihat, ya. Jadi seolah-olah agama ini terbina dengan sebegini rupa ini kerana nasihat. Ya. Hadis yang ke-13, Saddidu wa qaribu. Ini juga sebahagian potongan hadis yang ada baki dia, tapi Imam Al-Qari hanya mengambil bahagian Saddidu wa qaribu, yang bermaksud capailah yang terbaik dan yang menghampirinya. Capailah yang terbaik, maknanya hendaklah kita dalam melakukan amal perbuatan seperti ibadah contohnya, ialah kita melakukan yang terbaik dan yang menghampirinya. Maknanya kalau tak dapat buat yang paling baik itu, maknanya yang semampu mungkin, yang semampu mungkin yang boleh kita laksanakan. Jadi itu maksud dan yang menghampirinya. Ini dalam melaksanakan ibadat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita berpuasa ni kan, jadi kalau kita bukan sekadar berpuasa daripada makan, minum, ya, tetapi kita kena yang terbaik. Maknanya kita pastikan, ya, mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, ya, lidah kita berpuasa, ya, tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa juga, ya. Bukan sekadar makan, puasa daripada makan dan minum saja. Tapi kita yang terbaik, maknanya kita nak capai yang terbaik dalam melaksanakan ibadah puasa ini, ya. Kita jaga lidah kita daripada memaki, mencaci, ya, mengumpat, memfitnah dan seumpamanya. Kita menjaga telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang yang tidak baik, yang ditegah oleh syarak, ya. Kita melihat perkara-perkara yang tak baik, ya, yang juga dilarang oleh Islam. Jadi kita menjaga semuanya ini supaya puasa kita itu puasa yang terbaiklah yang dapat kita laksanakan. Itu sebagai contoh. Jadi dalam nak melaksanakan amal ibadah ini, capailah yang terbaik dan yang menghampirinya. Maknanya semampu mungkin yang boleh kita lakukan. Hadis ini adalah riwayat At-Tabarani. Hadis yang ke-14, syirarukum uzzabukum. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk dalam kalangan kamu adalah yang belum berkahwin. Ini hadis ini macam pelik sikit, ya. Sebab dia kata seburuk-buruk dalam kalangan kamu adalah yang belum berkahwin, orang bujang lah. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dengan sanad yang dhaif. Ya, dengan sanad yang dhaif, maka bila hadis dhaif ini dia tidak jadi hujah ataupun dalil dalam dari segi hukum lah. Tapi boleh digunakan sebagai kalau tengok dia punya ayat dia ni menunjukkan bentuk tarhib, minta maaf. Tarhib ini ialah untuk kita menakutkan, ya, memberi ancaman supaya kita berwaspada, berhati-hati, ya, daripada melakukan perkara yang disebutkan itu. Jadi kalau disebutkan orang yang paling buruk ini atau seburuk-buruk, ya, ini ialah orang yang bujang atau orang yang belum berkahwin, maksudnya ialah
mungkin jika dia tidak menjaga dirinya, ya. Sebab orang yang bujang ini dia terdedah kepada fitnah, terutama yang berkaitan dengan perempuan lah. Ya, dia terdedah kepada fitnah. Jadi tak boleh tidak, ya, dia perlu sekiranya mampu dia berkahwin. Ini Nabi kata, dia hendaklah kamu berkahwin. Jika tidak mampu, ya, maka hendaklah berpuasa, kerana itu adalah pendinding. Puasa itu adalah pendinding. Maknanya mendinding diri itu daripada melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang bujang ataupun yang orang yang belum berkahwin ini, ya, dia mestilah, ya, dia tidak membiarkan dirinya itu menjadi seperti yang disebutkan di sini, ya, maknanya orang yang disebut oleh dalam hadis ini seburuk-buruk orang dalam kalangan kamu. Jadi hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan amal saleh, ya, dan memastikan bahawa kita menjaga diri kita lah, ya. Sebab kena ingat di antara 7 orang, ya, di antara 7 orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, ialah salah satunya ialah seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang dia dia membesar, ya, dia hidup dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia hidup dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia termasuk, ya, di antara 7 orang yang akan mendapat, ya, naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Dan juga termasuk di antaranya ialah, ya, orang yang seseorang yang diajak oleh perempuan yang ada rupa paras, ada harta, ya, diajak untuk berzina, tapi dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak ikut ajakan perempuan itu, maka, ya, dia ini juga termasuk, ya, 7 orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Jadi hadis ini walaupun sanadnya dhaif, tapi dari segi realiti kalau kita tengok pun, kalau kita tengok anak-anak muda, ya, kalau mereka tidak mendisiplinkan diri mereka, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka akan terdedah dengan fitnah ini, ya. Jadi kena pastikan, ya, supaya, ya, diri kita itu tidak terjerumus, ya, ke lembah maksiat, ya, dan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-15 menyebut as-sabru rida. As-sabru rida. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar itu reda. Jadi dengan cara kita bersabar itu apabila kita menghadapi sesuatu perkara yang merupakan ujian, dugaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, itu sabar, kita sabar. Dan juga reda dalam masa yang sama. Bagaimana cara sabar itu? Ialah kita reda. Kita reda dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin bahawa apa sahaja yang menimpa kita itu, ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak reda, jadi seolah-olah kita, ya, tidak reda dengan Allah, ya, wal iyazubillah. Jadi kita yakin bahawa semua yang berlaku mesti ada hikmah dia, ya. Allah Ta'ala, ya, dia akan memberi ujian, dugaan kepada hamba-Nya itu berdasarkan yang mampu diterima oleh hamba-Nya. Jadi kita perlu reda, ya, dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ada keimanan yang jitu tentang
takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab itu adalah termasuk daripada rukun iman yang 6, ya. Kalau kita macam tidak berpuas hati, ya, ataupun kita marah-marah, sebenarnya kita tak puas hati dan marah-marah dengan siapa? Ya, kita itu sebenarnya dengan Allah. Jadi tak boleh. Ya, kita kena redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 menyebut as-saumu junnah. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu perisai. Ringkas sahaja, ya. Tapi mengandung maksud yang dalam, ya. Puasa itu perisai, pelindung. Maknanya dengan berpuasa ini akan dapat menjaga diri orang yang melaksanakan ibadah puasa itu, ya, menjaganya, melindunginya daripada perkara-perkara maksiat, perkara-perkara mungkar, ya. Sekiranya ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu dicaci maki oleh seseorang, ya, ataupun kamu bertelingkah ataupun berlaku sesuatu perkara yang menyebabkan mungkin pergaduhan dan seumpamanya, kena ucap inni saim, sesungguhnya aku berpuasa, ya. Inni saim, kena ucap inni saim, sesungguhnya aku berpuasa. Jadi bila sebut aku sungguhnya aku berpuasa, dia ingat bahawa dia tidak boleh melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasanya. Jadi dia akan melindungi diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang mungkin lebih teruk, ya, sekiranya mungkin berlaku pergaduhan ataupun sehingga memutuskan silaturahim, tidak bertegur sapa, ya, berlaku caci maki dan seumpamanya. Ini sudah tentulah, ya, banyak lagi dosa-dosa, ya, yang akan diperolehi. Jadi dengan ingat bahawa kita itu berpuasa, ya, insya-Allah kita akan menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tersebut. Mungkin juga maksudnya ialah pelindung daripada azab api neraka. Ya, sebab puasa ini istimewa, ya. Ibadah puasa ini sangat istimewa, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, setiap amalan anak Adam itu adalah bagi dirinya kecuali puasa. Ya, kecuali puasa saja. Jadi setiap amal anak Adam itu adalah bagi dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu bagi diriku. Ya, dan akulah yang akan mengganjarinya. Jadi ganjaran Allah Ta'ala ini khas, ya, ada ganjaran khas untuk orang yang berpuasa. Jadi berpuasa ini ialah sebagai pelindung diri dan juga sebagai pelindung daripada azab api neraka. Jadi bila Allah Ta'ala memberi ganjaran, sudah tentulah, ya, tidak lain tidak bukan yang kita harapkan tentulah syurga, ya, syurga Allah, dan juga dijauhi daripada api neraka, ya. Baik. Hadis yang ke-17, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirk. At-tiyaratu syirk. Tiarah itu menghampiri syirik. Apa itu tiarah? Tidak diterjemahkan. Terjemahannya pun sebut tiarah saja. Tiarah ini ramalan nasib. Ya, ramalan nasib. Dia merujuk kepada tiarah ini, merujuk kepada di kalangan orang Arab dahulu, ya, dia suka, Arab jahiliah, dia suka meramal, ya. Dia suka meramal nasib, ya, dengan melihat arah burung terbang. Jadi kalau burung terbang ke sana, ini tanda sial ataupun tanda buruk. Kalau burung terbang ke kanan contohnya, ini tanda baik contohnya. Ya. Jadi mereka menggunakan burung itu untuk meramal nasib. Jadi sebab itu disebut tiarah itu syirik, adalah syirik, ataupun dalam kurungan itu menghampiri syirik, ya. Sebab ramalan nasib ini dia
seolah-olah kita nak mencampur urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seolah-olah kita nak mencampur urusan Allah, dan kita seolah-olah nak menentukan nasib diri kita sendiri. Padahal semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu bila kita seolah-olah nak meramal nasib diri sendiri ini, menentukan nasib diri sendiri ini, maka ianya adalah syirik wal iyaz-billah, ya. Jadi ini adalah amalan yang boleh menyebabkan rosak dari segi akidah kita, ya. Bila kita meyakini bahawa ada benda yang selain daripada Allah itu yang boleh memberi manfaat dan juga memberi mudarat. Jadi kita kena yakin, ya, bahawa tidak ada yang boleh memberi manfaat dan juga tidak ada yang boleh memberi mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-18, al-ariyah muaddatun. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang yang dipinjam mestilah dipulangkan. Barang yang dipinjam mestilah dipulangkan. Ini benda yang kita fahami. Bila kita pinjam, mesti kita kena pulangkan, ya. Bila kita pinjam wang, kita kena pulangkan, ya, jumlah yang sama. Bukan pinjam atau pulangkan jumlahnya lain pula, lebih pula, tak boleh, ya. Jadi riba. Apabila kita meminjam barang, kita pulangkan barang tu dengan elok, ya, maknanya tidak rosak, tidak pecah. Ya, kalau rosak kena ganti, ya, ataupun pecah kena gantilah. Jadi mesti dipulangkan. Jadi dia punya kaedah dia mudah, mesti dipulangkan. Seperti mana kita pinjam itu, dan seperti itu jugalah kita kena pulangkan. Dia punya kaedah mudah, tapi dia boleh membawa banyak hukum hakam di situ, ya. Apabila ada orang yang dia pinjam barang, tetapi barang itu mungkin rosak ataupun pecah, jadi macam mana dia kena deal dia tu macam mana, nak minta halal ke, nak minta digantikan dengan lain ke, ataupun kena repair ke. Jadi ada hukum hakam di situ. Yang penting mesti dipulangkan, ya, dalam keadaan yang seperti mana kita pinjam pada asalnya. Ya, riwayat Al-Hakim. Seterusnya hadis yang ke-19, al-iddatu dain. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iddatu dain. Janji itu suatu hutang. Ya, hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang dhaif, tapi maknanya kita lihat sahih lah. Jadi Imam Ali Al-Qari ini, ya, dia seorang ulama besar, ya, maknanya bukan dia tak tahu hadis itu dhaif ke, ya, dan seumpamanya, tapi dia melihat kepada makna. Ini kalau lihat maknanya itu masih lagi betul, maka tidak ada masalah, ya. Janji itu suatu hutang. Maknanya kalau kita berjanji dengan orang, insyaAllah esok saya akan datang pukul 9 lah. Jadi dia dah janji itu, maknanya dia berhutang. Dia mesti kena tunaikan. Maknanya kena datang pukul 9. Bukannya datang pukul 9:30 atau pukul 10. Sebab dia dah berjanji, dia seolah-olah macam hutang tu kena tunaikan, ya, betul-betul seperti mana yang dia janjikan. Ini yang kadang-kadang selalu saya ingatkan student saya lah, ya. Bila dia buat appointment, Ustaz, esok saya nak jumpa Ustaz pukul 10. Yelah, saya kata ya. Tengok pukul 10 tak datang lagi. 10:15 tak datang lagi. 10:30, 10:30 baru muncul. Setengah jam lewat. Kalau lewat tu memang kena ni lah. Kena bagi ceramah sikit lah. Mesti kalau cakap pukul 10 kena datang. Jadi kena tepat. Seboleh-bolehnya kita pegang dengan janji, ya.
Janji itu disebut oleh Nabi SAW itu adalah suatu hutang yang mesti dilunaskan. Baik, hadis yang ke-20, menyebut al-ain haqqun. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyakit ain itu benar. Ain ini ialah penyakit ain. Penyakit yang disebabkan oleh ain. Ain ni mata. Yang kita tahulah, ya, ainun, mata. Jadi mata maksudnya itu ialah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Jadi merujuk kepada pandangan mata yang mengandungi rasa hasad dengki, ya, hasad dengki yang bersangatan lah. Kadang-kadang orang dia hasad dengki itu, tapi dia tak menyebabkan jatuh sakit. Tapi ada, ya, setengah-setengah pandangan orang ini, dia punya hasad dengki ni, dia punya level dia tu sangat tinggi, menyebabkan orang yang ditenung, yang dipandang itu jatuh sakit. Ya. Dia juga ada kaitan dengan syaitan lah, ya. Jin syaitan yang dia memangkinkan lagi, menyemarakkan lagi rasa hasad dengki itu, menyebabkan orang yang dipandang itu jatuh sakit. Ini disebabkan, mungkin disebabkan dia kaya, ataupun disebabkan rupa paras yang cantik dan seumpamanya, ya. Mungkin ataupun apa-apa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Jadi ini manusia, ya, dia sentiasa, ya, digoda oleh syaitan, dihasut oleh syaitan. Jadi akan berlaku hasad dengki. Jadi kadang-kadang pandangan itu dia ada aura jahat lah, ya, yang boleh menyebabkan orang yang dihasad dengkikan tadi itu jatuh sakit. Jadi ini adalah benar, walaupun mungkin jarang-jarang kita lihat, ya, jarang-jarang berlaku, tapi dia boleh berlaku. Sebab itu Nabi kata al-ain haq. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang ke-21, al-ghanamu barakah. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kambing itu suatu keberkatan, ya. Riwayat Abu Ya'la. Jadi Nabi menyebut kambing ini suatu binatang ternakan yang kita sedia maklum, ya, yang mana ianya dagingnya boleh dimakan, susunya boleh diminum, ya. Jadi dia adalah suatu keberkatan yang mana ia boleh dari segi dan dagingnya itu, ya, dia baik bagi orang yang tidak ada sakit, ya, maknanya belum ada apa-apa penyakit darah tinggi dan seumpamanya, maka memakan daging kambing ini baik, ya. Dia mempunyai khasiat yang bagus, dan susu kambing itu juga mempunyai khasiat yang tinggi, ya. Dan disebabkan itu disebut barakah, ya. Dia adalah suatu keberkatan yang tidak ada pada binatang lain, yang tak ada pada lembu ataupun unta, ya. Tapi ada pada kambing. Dan dia juga mungkin tidak begitu besar, maknanya dia punya badan dia tu kecil saja, jadi dia mungkin mudah diurus lah, ya, mudah diurus walaupun susah nak diternak. Ini mungkin pengalaman orang-orang yang pernah ataupun yang ada membela kambing di sana. Dia kata nak urus kambing ini bukannya senang, Ustaz. Dia kena pastikan supaya dia tak kembung perut. Kalau dia kembung perut, dia mati. Jadi kena pastikan dia tak kena hujan, rumput dia kering dan sebagainya, kena pastikan makanan, ya. Jadi wallahu alam lah, tapi mungkin itu keadaan kita, ya, di Malaysia ini yang sentiasa hujan. Jadi kalau tak dijaga betul-betul ni, boleh mati kambing. Ala kulli hal,
Nabi menyebut kambing itu adalah suatu keberkatan. Maknanya kalau dapat diurus, dijaga dengan baik itu, maka dari segi uh, daging dia, dari segi susu dia, boleh dijadikan sebagai ubat. Baik. Hadis yang ke-22, al-fakhiz aurah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paha itu aurat. Ini khusus bagi lelaki lah, bagi orang lelaki. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, ya, paha itu adalah aurat. Tidak boleh didedahkan. Ya, aurat lelaki antara pusat hingga lutut. Jadi termasuk paha lah. Jadi paha itu tidak boleh didedahkan. Walaupun mungkin ada yang ada pandangan dalam mazhab yang lain yang mengatakan paha itu bukan aurat. Dia berpegang dengan dalil yang lain. Ini adalah dalil bagi mazhab Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, sebuah hadis yang sahih. Jadi kalau kita pakai khususnya orang lelaki, kalau dia pakai seluar pendek ini maknanya dia telah mendedahkan aurat dia. Dia tak tutup aurat dia. Jadi macam ahli sukan umpamanya, jadi kena pastikan paha itu tidak didedahkan. Jadi kadang-kadang kita pun heran bila tengok orang lelaki pakai seluar pendek, dia dianggap fashion lah, tapi sebenarnya dia tak faham ajaran syarak, yang perlu dia ikut. Baik, hadis yang ke-23, qaflah ka ghazwah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang daripada peperangan ibarat keluar menuju peperangan yang lain. Pulang daripada peperangan ibarat keluar menuju peperangan yang lain. Ini yang diterjemahkan oleh Al-Fadil Ustaz Adlan. Maknanya orang yang pulang daripada peperangan itu, dia punya pahala itu ibarat dia sama juga dia keluar untuk menuju peperangan yang lain. Ini dari segi pahala dia. Ini pahala dia. Maknanya dia pergi nak berperang itu dapat pahala, dia balik itu pun dapat pahala juga. Ini pahala yang sama. Ada juga yang mentafsirkan hadis ini ialah pulang daripada safar. Ini perjalanan safar. Maknanya orang yang bermusafir itu, apabila dia pulang daripada permusafiran dia, maknanya ka ghazwatin, ibarat dia keluar menuju peperangan. Ibarat dia menuju peperangan. Pulang daripada safar, ibarat keluar menuju peperangan. Dia bukan pulang daripada safar. Maknanya orang yang bermusafir ini, orang yang keluar bermusafir itu ibarat orang yang keluar menuju peperangan. Maknanya dalam perjalanan itu dia akan menghadapi kesusahan, kesulitan dan seumpamanya lah, sebab ada juga disebutkan dalam sebuah hadis, safar ini adalah sebahagian daripada azab. Qit'atum minal azab. As-safar qit'atum minal azab. Safar itu, perjalanan itu adalah satu bahagian daripada azab sengsara. Maknanya orang yang bermusafir ini sudah tentulah dia menghadapi kesulitan, kesusahan, dia nak makan, nak minum, nak buang air, seumpamanya nak merehatkan badan dan seumpamanya susah. Jadi ibarat itulah yang disebut ibarat orang yang menuju peperangan. Itu satu tafsiran. Tapi yang tafsiran yang mula-mula yang saya sebut tadi, pulang daripada peperangan seperti orang yang pahalanya itu seperti orang yang keluar menuju peperangan. Maknanya pahalanya sama. Dia bukan saja dia pergi perang itu dapat pahala, tak. Dia pulang pun dapat pahala. Hadis yang ke-24, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
qayyid wa tawakkal. Ikatlah dan bertawakal. Ini ada sabab al-wurudnya. Ya, ada seorang sahabat yang bertanya apabila dia turun daripada untanya, ya. Jadi dia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana patut aku lakukan ya Rasulullah, adakah aku biarkan saja unta ini ataupun aku ikat dan aku bertawakal? Apa ni maknanya, adakah aku biarkan saja dan aku bertawakal ataupun aku ikat dan aku bertawakal? Jadi Nabi kata ikatlah dan bertawakal. Jadi maknanya Nabi menyuruh supaya kita mengambil asbab. Ya. Supaya kita mengambil sebablah. Dengan mengambil sebab itu dia tidak menafikan ya, sifat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia biarkan saja unta itu, tak payah diikat. Konon dia kata aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang akan jaga. Itu bukan tawakal yang sebenar. Ya. Dia bukan tawakal yang sebenar. Tawakal yang sebenar dia mesti kena usaha dahulu. Dia ada usaha, kemudian barulah dia menyerahkan ya selebihnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kena mengambil sebab, mengambil asbab ya. Dia mengambil asbab, dia kena ikat dan barulah dia bertawakal. Dan mengambil asbab ini dia tidak menafikan tawakal ya. Baik, hadis yang ke-25, Al-Kubra Al-Kubra. Al-Kubra Al-Kubra. Apa tu? Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tua didahulukan. Terjemahan dia ringkas saja. Tapi tengok bahasa Arab dia Al-Kubra Al-Kubra. Yang tua dua kali. Ya. Ini juga ada sabab al-wurudnya di mana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh suatu kaum, lalu yang lebih muda itu dia memulakan perbicaraan ya. Lalu Rasulullah kata al-kubra al-kubra, dahulukan orang yang tua bercakap ya, maknanya mestilah orang yang tua itu ya, yang memulakan perbicaraan ya. Yang berbicara itu mesti orang yang tua, orang yang muda kemudian. Jadi Nabi kata al-kubra al-kubra ya. Ini juga mengajar kita ya, supaya kita memastikan ya kita ini tidak orang kata tidak beradab lah ya. Maknanya kita ini bila ada orang yang lebih tua itu tapi kita terus rasa kita ini lebih utama, lebih perlu ke depan ya, tanpa kita minta izin dan seumpamanya. Jadi kita kena tahu ini adalah adab ya, dalam pergaulan ini ya, supaya kita menghormati ya, orang yang lebih tua dan kita dahulukan mereka ya, yang juga sesuai ya, dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti mana yang disebut di sini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya. Kemudian hadis yang ke-26, mawalina minna. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maula kita adalah sebahagian daripada kita. Maula ya, tidak tidak diterjemahkan macam tiarah tadi. Ya, juga tidak diterjemahkan. Maula kita adalah sebahagian daripada kita. Jadi maula ini dia ada dua maksud ya. Sama ada dia boleh jadi tuan ya, tuan, atau boleh jadi orang bawahan, orang suruhan. Maula juga ya, ataupun hamba ya. Ataupun maula ini orang yang dia mengikat perjanjian taat setia ya kepada orang yang lebih berkuasa atau lebih berpengaruh ya. Dia mengikat perjanjian taat setia kepada orang yang lebih berpengaruh ataupun lebih berkuasa daripadanya. Jadi dia adalah maula.
ataupun orang suruhan atau orang bawahan. Jadi maula ni ada banyak makna. Dan boleh juga makna sebagai tuan lah. Seperti mana kita sebut maulana, ya. Maulana, ya. Sahabat-sahabat kita yang belajar di India, ya, bila dia balik itu kita panggil maulana. Tapi kalau yang yang lain-lain kita tak panggil maulana, kita panggil ustaz saja, ustaz. Tapi dia lebih kurang samalah, ya. Jadi kalau di sini maksudnya ialah orang bawahan, ya, orang suruhan. Jadi orang-orang yang di bawah kita itu adalah sebahagian daripada kita, artinya perlu dijaga dari segi kepentingannya, dari segi keperluan dia, ya. Semualah, ya, yang menjadi hak kepada orang yang di atas, yang lebih atas, ataupun majikan, ya. Ataupun tuan dia kena memastikan, ya, bahawa orang-orang yang dijaga atau di bawah dia itu tidak dianiaya, tidak dibiarkan dari segi haknya, ya. Mesti dianggap mereka itu adalah sebahagian daripadanya. Itu maksud dia, ya. Maula kita adalah sebahagian daripada kita. Hadis yang ke-27, al-mu'min mukaffar. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin itu diampunkan dosanya. Ya. Al-mu'min mukaffar. Mukmin itu diampunkan dosanya. Jadi dengan kita menjadi orang Islam, ya, belum tentu kita menjadi orang mukmin, ya, yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti berusaha, ya, untuk kita menjadi seorang mukmin yang mana mukmin ini mukaffar, itu diampunkan dosanya. Riwayat Al-Hakim. Seolah-olah dia umum di sini, tapi dari segi syarahnya itu maksudnya ialah apabila dia ditimpa musibah. Apabila dia ditimpa musibah, ujian, ya, dugaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada pada dirinya ataupun pada hartanya, ya, dan sebagainya. Jika dia ditimpa musibah ini, maka itu sebagai kafarah, ya, penghapus dosa, ya. Sebagai kafarah, diampunkan dosanya. Itu dari segi syarah, ya. Jadi bila tengok syarah hadis ini, dia tidak umum begitu. Bila sebut mukmin mukaffar ini bukan umum bahawa apabila dia menjadi mukmin saja diampunkan dosanya. Bukan begitu. Tapi bila merujuk kepada syarah ini, dia merujuk kepada apabila ia ditimpa musibah. Ya. Jadi apa yang menimpanya itu akan menjadi kafarah baginya, ya, penghapus dosa baginya, ya. Hadis yang ke-28, al-muhtakir mal'un. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyembunyikan barangan jualan dilaknat. Al-muhtakir ini orang yang menyembunyikan barang jualan, ya, dengan tujuan supaya harganya tinggi. Jadi dia simpanlah. Dia simpan barang tu. Jadi bila sampai satu masa tu, bila orang memerlukan itu, maka dia keluarkan barang itu dan dijual dengan harga yang tinggi. Maka orang yang seperti ini dilaknat. Ini walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang dhaif, tapi dari segi maknanya sahih. Ya, dari segi maknanya sahih, disokong oleh riwayat-riwayat yang lain, ya, antaranya riwayat Sahih Muslim yang menyebut la yahtakir illa khati', ya. Tidak menyembunyikan barang jualan itu melainkan orang yang melakukan kesalahan, dosa. Maknanya dia melakukan dosa. Tidak menyembunyikan, ya, barang jualan itu melainkan orang yang melakukan dosa, kesalahan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi hadis itu ada 4 kalimah, ya.
Sedangkan hadis riwayat Al-Hakim ini 2 kalimah. Itu mungkin yang menyebabkan Imam Al-Qari dia ambil dan diletakkan dalam 40 hadis Jawami Al-Kalim ini. Ya. Ya, jadi orang yang menyembunyikan barang jualan ini adalah dilaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-29, al-mustasyaru mu'taman. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diminta nasihat, orang yang diminta nasihat itu diberi amanah. Al-mustasyar ini orang yang kita minta nasihat daripadanya itu. Minta buah fikiran daripada dia. Ya. Jadi, maknanya kita memberi amanah kepada dia. Orang yang diminta nasihat ini adalah orang yang diberi amanah. Bila dia diminta nasihat, diminta buah fikiran dia, maka dia akan beri dia punya pandangan dia, nasihat dia. Ya. Maka mungkin sebelum itu dia dengar dulu apa benda yang perlu dia beri nasihat, dari aspek apa. Jadi orang yang meminta nasihat itu sudah tentu dia akan menyampaikan sesuatu masalah, suatu perkara yang dihadapi. Jadi dia seolah-olah dia menceritakan rahsia dia kepada orang itu. Dia membuka rahsia dia kepada orang itu. Jadi orang yang diminta nasihat itu, maka dia perlu menjaga amanah. Jadi orang yang memberi nasihat itu seolah-olah dia memberikan amanah kepada orang yang meminta nasihat tadi, seolah dia memberi amanah kepada orang yang diminta nasihat tadi. Dan dia perlu menjaga amanah tersebut. Maknanya jangan didedahkan rahsia itu kepada orang lain tanpa izinnya. Tak boleh suka-suka. Dia bila dia jumpa orang lain itu, dia ceritakan. Si fulan itu datang kepada aku. Dia cerita gini. Dia dedahkan keaiban orang itu. Tak boleh. Jadi orang yang diminta nasihat ini, maknanya dia telah diberikan amanah dan dia kena jaga. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Hadis yang ke-30, Al-Munta'il rakibun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berselipar ibarat penunggang. Orang yang berselipar ibarat penunggang. Menunggang kenderaan. Jadi orang yang berselipar ini sudah tentulah nampak macam simple je hadis ini, tapi bila kita fikir, memakai selipar itu merupakan suatu nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maknanya dia dengan memakai selipar, dia mungkin menjaga kaki dia daripada terpijak batu, duri dan seumpamanya. Jadi ibarat penunggang, orang yang menunggang kenderaan. Jadi maksudnya ialah kena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam simple aja, tapi dari aspek mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, dia ibarat orang yang menunggang kenderaan juga. Nabi sebut rakibun ini, kalau zaman dulu dia naik unta, naik kuda, tapi samalah kalau sekarang ini rakib juga, tapi naik motosikal, naik kereta, naik basikal. Jadi ini adalah suatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan yang perlu kita syukuri. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa macam baru je, tapi dah dekat sudah 54 minit, hampir 1 jam. Saya rasa mungkin saya kena teruskan juga sampai hadis yang ke-41. Jadi saya harap tuan-tuan puan-puan bersabar, dan kita akan masuk kepada hadis yang ke-31. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naru jubar. Kerugian disebabkan api tidak perlu diganti. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Kerugian disebabkan api. Api ini apabila dia membakar,
Dia membakar, lalu dia melarat, ya. Api itu dia melarat kepada rumah orang lain ataupun harta orang lain. Jadi Nabi sebut di sini, maka dia tidak bertanggungjawab untuk mengganti, ya, untuk mengganti kerosakan harta orang lain tersebut. Itu maksud dia, ya. Sebabnya dia memang tidak ada kemampuan untuk mengawal api tersebut, ya. Dah terbakar macam itu, jadi melarat pula, tak sempat untuk dipadamkan, merosakkan harta orang lain. Jadi kerugian disebabkan api tidak perlu diganti. Tapi sekarang ini sudah ada insurans dan sebagainya, jadi semua klaim insurans lah. Hadis yang ke-32, an-nar adu, api juga, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api itu musuh. Api itu musuh. Jadi sama ada dari segi hakikat, ya, api itu adalah musuh. Sekiranya orang tua kita kata api ini kalau kecil-kecil jadi kawan, maknanya dia boleh memasak makanan dan sebagainya. Tapi bila menjadi besar jadi lawan. Api ni bila besar jadi lawan. Jadi maksudnya kalau dari segi zahir hadis ini, api itu musuh, maknanya bila api itu jadi besar lah. Maknanya bila api itu marak menyala besar, dia jadi lawan, jadi musuh. Ataupun maksudnya secara majazi. Ya, maksud api di sini ialah api neraka. Ya, api neraka. Api neraka ini maknanya dianggap sebagai musuh lah. Maknanya kalau boleh kita tidak mahu, ya, dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Jadi kita berusaha, ya, menjaga diri kita, ya, daripada masuk ke dalam api neraka. Wallahu ta'ala alam, ya. Hadis yang ke-33, an-nabi la yurath. Ini mungkin di antara hadis yang ada 3 perkataan lah. Biasanya Imam Al-Qari dia pilih 2 perkataan saja, tapi ini ada 3 perkataan. Nanti ada lagi hadis yang ada 3 perkataan. Nabi la yurath, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi itu tidak diwarisi, ya. Maknanya harta yang ditinggalkan oleh nabi ini, ya, kalau ada, dia tidak diwarisi. Maknanya dia disedekahkan kepada umat Islam. Dan nabi hanya mewarisi ilmu, ya. Al-Quran yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah ilmu yang diwariskan, ya, oleh nabi kepada kita. Jadi kita mewarisi ilmu tersebut daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mewarisinya ialah orang alim ulama, ya, seperti mana disebutkan dalam hadis al-ulama warathatul anbiya. Ya. Jadi para ulama ini adalah pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam. Hadis yang ke-34, an-nadam taubah, ya, yang bermaksud menyesal adalah taubat. An-nadam taubah. Jadi bila kita melakukan sesuatu kesalahan, ya, ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, jadi kita menyesal. Kita ada rasa menyesal. Menyesal itu sudah dianggap taubat. Itu maksud dia. Menyesal adalah taubat. Jadi menyesal itu adalah dianggap taubat. Tapi untuk lebih lagi, perlulah kita betul-betul, ya, taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubat secara sungguh-sungguh. Maknanya bukan sekadar menyesal saja. Menyesal ini adalah langkah pertama. Langkah seterusnya ialah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ulangi. Jadi menyesal itu bukan sekadar menyesal pada masa itu aja, lepas tu lain kali buat, bukan. Maksudnya ialah menyesal tidak akan melakukannya sekali lagi. Jadi menyesal adalah taubat.
Hadis 35, al-witr bil lailin, ya, yang bermaksud witir itu pada waktu malam. Ini berkenaan dengan solat witir. Ya, solat witir itu adalah solat pada waktu malam. Jadi dengan hadis ini bermakna tidak ada witir siang lah. Siang tak ada witir. Witir ini hanya pada sebelah malam sahaja. Ya. Terutama selepas isyak lah. Ya, selepas waktu isyak itu bermula witir ya, sampai subuh. Hadis yang ke-36, la tamannawul maut. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan meminta kematian. Ini di antara hadis yang ada 3 perkataan. La tamannawul maut, jangan meminta kematian. Walaupun dalam keadaan sengsara, derita, seksa, kerana penyakit yang dihadapi, jangan kita meminta kematian. Ini hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah. Ya, sebab kita tidak tahu apa yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan Allah Taala nak uji dan akan menyembuhkan kemudian, ya. Jadi kita tak tahu. Jadi sebab itu jangan kita meminta kematian. Baik, hadis yang ke-37, la taghdab. Ya, ini juga ada sababul wurud. Ya, sebab kenapa Nabi ucapkan la taghdab, jangan marah. Ya, riwayat Al-Bukhari. Ya, ada seorang sahabat yang datang berjumpa Nabi meminta wasiat. Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Nabi kata la taghdab. Diulangi lagi. Takkan la taghdab, jangan marah aja. Jadi dia minta nasihat lagi. Nabi jawab lagi la taghdab. Jadi berulang kali Nabi jawab yang sama. Ini beri wasiat pesanan yang sama. La taghdab. Jadi bila jangan marah ini maksudnya dari segi dalaman lah, ya, jiwa seseorang itu, ya, apabila dia nak rasa marah itu kena ingat la taghdab. Ya, bila nak rasa marah, dia kena ingat hadis ini supaya dia dapat menahan marahnya. Ya, dalam hadis yang lain Nabi menyebut orang yang gagah ini bukanlah orang yang kuat dalam berlawan, bergusti. Tapi orang yang gagah ini ialah orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Yang menahan dirinya ketika marah. Ini orang yang gagah. Sebab itu kalau nak jadi orang yang gagah, kena ingat pesan Nabi, la taghdab. Ya, jangan kamu marah. Hadis yang ke-38, la darara wa la dirar. Ini bukan saja ada 3 kalimah, tapi ada 4 kalimah dalam hadis ini. La darara wa la dirar. Ya, tidak boleh memudaratkan diri dan orang lain. Ya, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi ini larangan, tegahan daripada membuat apa-apa kemudaratan. Tak boleh menganiaya, menyusahkan orang, menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain, ya, membebankan orang lain. Apa saja yang berkaitan dengan yang menyusahkan, menyulitkan, itu adalah benda mudarat. Jadi elakkan. Ya, jadi hadis ini juga diambil oleh ulama dalam kaedah fiqh, ya. Dijadikan sebagai kaedah fiqh yang mana tidak boleh memberi mudarat, ya, kepada mana-mana orang dan juga diri sendiri. Ya. Baik. Hadis yang ke-39, la wasiyata liwarithin. Ya, tiada wasiat pada orang yang mewarisi. Ya. Jadi orang yang mewarisi itu tidak boleh menerima wasiat. Ya, sebab orang yang mewarisi ini dia sudah menerima harta pusaka. Ya, dia sudah ada bahagian harta pusaka. Ya, ahli waris ini dia sudah tentu ada bahagian harta pusaka. Jadi kalau dia dapat yang wasiat pula, ya, dari segi harta itu ada wasiat pula, harta yang diwasiatkan, jadi seolah-olah dapat 2 kali. Ya. Harta wasiat dapat, harta pusaka dapat tak boleh. Sebab itu Nabi kata la wasiyata liwaris.
ya, tiada wasiat pada orang yang mewarisi. Jadi wasiat ini adalah bagi selain kepada ahli waris. Ya. Kecuali kalau wasiat apa ni cuma sekadar nasihat, pesanan, apa itu lainlah. Ini yang maksud wasiat ni ialah wasiat berkaitan dengan harta lah, ya. Berkaitan dengan harta. Kalau berkait dengan pesanan, nasihat itu tak ada masalah. Hadis yang ke-40, yadullah 'alal jamaah. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuasaan Allah bersama jemaah. Yadullah itu tangan Allah. Tapi kita tidak boleh terjemahkan dari segi secara hakikat, ya. Maka Ustaz adalah diterjemahkan kekuasaan Allah bersama jemaah. Ya. Maknanya dengan berjemaah, ya, jemaah umat Islam lah, ya. Dengan bersama-sama dengan umat Islam itu maknanya kita bersama-sama dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ialah bantuan, perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama-sama dengan jemaah. Jadi tidak boleh kita berpisah dengan jemaah umat Islam, ya. Kita keluar daripada jemaah umat Islam, ya. Seperti orang yang murtad contohnya ini. Jadi orang yang murtad itu maknanya dia lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada bantuan dan perlindungan Allah kepadanya. Ya. Jadi ini menunjukkan kelebihan bagi jemaah, ya. Al-jamaah ini maksudnya ialah jemaah umat Islam. Jadi keistimewaan bersama jemaah umat Islam ini ialah Allah Ta'ala sentiasa bersama-sama dengan kita, ya. Bantuannya dan juga perlindungannya. Dan sebab itu kita kena mengikut al-jamaah, ya. Mengikut al-jamaah dan juga mengikut as-sunnah. Jadilah kita ahli as-sunnah wal jamaah. Ya, ahli sunnah wal jamaah. Dan hadis yang terakhir, tapi ada satu lagi yang terakhir. Hadis yang ke-41, al-yumnu husnul khuluq. Ya, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, kebaikan al-yumnu ataupun maksud al-yumnu ini ialah keberkatan. Keberkatan itu adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu adalah keberkatan, ya, bagi diri individu orang yang mengamalkannya. Ya, dia mengamalkan akhlak yang baik. Maknanya kebaikan bagi diri dia. Ya. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Al-Kharaiti dengan sanad yang dhaif, tapi dari segi maknanya itu benar, sahih. Bahkan Imam Ali Al-Qari dia membawakan satu lagi riwayat, ya, hadis seperti ini juga, ya, kata Imam Al-Qari, hadis seperti ini juga diriwayatkan oleh Al-Hasan daripada Al-Hasan daripada Abu Al-Hasan daripada Datuk Al-Hasan, daripada Nabi lah. Anna ahsan al-hasan al-khuluqul hasan. Ahsan al-hasan al-khuluqul hasan. Sebab baik perkara yang baik ialah akhlak yang baik. Ya, sebab baik perkara yang baik adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini ganjarannya adalah syurga. Ya. Ini disebutkan dalam hadis yang lain lah. Ya. Akhlak yang baik itu adalah syurga. Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik, ya, akhlak yang mulia. Ya. Kata Imam Al-Qari, sebagaimana diriwayatkan oleh guru kepada guru-guru kami, iaitu Al-Jalal As-Suyuti. Ya. Ini adalah hadis yang hasan dan sanadnya juga adalah hasan menurut beliau. Ya, hadis yang hasan. Baik. Jadi habis 40 hadis yang dimuatkan dalam Arba'un hadisan min jawami al-kalim. Mudah-mudahan, ya, kita dapat mengamalkannya, ya, dan juga kita dapat menyebarkannya dengan kita berkongsilah, share, ya, manfaat ini kepada orang lain, ya. Dan tak lupa juga untuk di kesempatan ini, ya, untuk saya mengambil peluang lah, ya, ya, untuk like, ya, supaya like page
Institut Kajian Hadis dan Akidah INHAD, College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, dan juga dapat disebarkan linknya ini supaya manfaatnya lebih luas. Dan juga saya mengambil peluang lah untuk mempelawa semua pelajar, kalau ada rezeki untuk menyambung pelajaran itu, bolehlah menyambung pelajaran pengajian di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, yang menawarkan peringkat matrikulasi diploma, sarjana muda, master dan pengajian peringkat PhD. Semua info maklumat itu boleh dilayarilah di laman web quiz, quiz.edu.my, quiz.edu.my untuk mendapatkan keterangan lanjut. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebarang kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Dan saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.